Assalamualaikum Maira. Nazurah tadi dah masuk kan? Okey. Okay, so hari ini kita sambung untuk macam mana nak cari hasil tambah bagi janjang aritmetik. Okay, so sebelum ni kita dah belajar macam mana nak kira sebutan untuk janjang aritmetik kan. Okay, nampak paparan cikgu? Okay, so hari ini kita masuk kepada hasil tambah. Okay, so bila hasil tambah maksudnya kita nak tambah sebutan. Hasil tambah maksudnya kita tambah nilai sebutan yang ada. So rumus dia adalah apa? So Sn sama dengan N per 2. So dalam kurungan 2A tambah N tolak 1 darab dengan D. Macam biasa, A ini adalah merujuk kepada sebutan pertama. Dan D pula merujuk kepada apa? Beza sepunya. Yang tu kena ingatlah. Okay, so ini rumus yang pertama. So rumus ni dalam exam akan diberi pada kamu, tak perlu hafal lah. Okay, so ini rumus yang satu lagi. So ada dua rumus. So rumus satu lagi adalah N per 2 darab dengan A tambah L. Yang mana A ini adalah sebutan pertama dan L ni pula adalah sebutan terakhir. Yang tu kamu kena tahu. Maksudnya kita tak boleh sebarangan lah guna rumus ni. Kalau kita ada sebutan pertama dengan sebutan yang terakhir, baru boleh guna rumus ni. Kalau kita tak ada sebutan yang terakhir, so kita guna rumus yang umum ini sahaja. So ini kiranya rumus yang umum. Sebarang janjang aritmetik, so nak cari hasil tambah, so kita boleh guna rumus yang ini. Okey, apa maksud hasil tambah tu? Contoh kalau soalan tanya S10. So apa maksud S10 tu? Maksudnya hasil tambah sebutan yang pertama, kedua, ketiga sampailah sebutan yang ke-10. Kita tambah, kita cari total berapa jumlah dia. Okey, so yang ni pun samalah. Tapi rumus dia lain, mesti ada sebutan pertama, mesti ada sebutan terakhir. Baru boleh guna rumus yang ini. Okey, kita pergi latihan yang ketiga. Okey, terus soalan nombor 1 Apakah? Kristina. Assalamualaikum Kristina. Okey, so macam mana kita nak kira? So nampak? Kita ada 3, 6, 1 per 2, 10. Okay, so kita nak cari hasil tambah 10 sebutan yang pertama. So maksudnya kita nak cari apa sekarang? S berapa? S 10. So simbol untuk hasil tambah adalah S. Sum. Okay, so masuk dalam rumus. So rumusnya apa? Sn sama dengan N per 2. 2A tambah N tolak 1 darab dengan D. Okay, so kita nak cari apa sekarang? S10. So S10 adalah sama dengan 10 per 2. So 2A, A kita berapa? 3. So tambah dengan 10 tolak 1 darab dengan D. So D kita sekarang berapa? Macam mana cari D? 6 1 over 2 minus 3. 6 1 over 2 over... So bagi pecahan tak wajar? 7 over 2. 7 over 2. Betul tak? Yang ni dapat 6 1 per 2 tolak dengan 3. Ingat sebutan yang selepas tolak dengan sebutan yang sebelum. Boleh? So semua dapat D 7 per 2. So kita ganti dekat sini D kita adalah 7 per 2. So selesaikan 10 bagi 2.
5. So 2 darab 3, 6 tambah 9 darab 7/2. Okey, so boleh terus kira kalkulator je. Tak perlu dah tunjuk satu-satu. So kira dulu dalam bracket. So 6 tambah 9 darab 7/2. Nampak sikit pakai kalkulator ni. Okey, kemudian darab dengan berapa? Darab yang kat luar tu, darab 5 kan? So jawapannya 9371/2. So kalau dalam perpuluhan 937.5. Betul ke? Sekejap, saya kira 2 kali tadi. 6 tambah 9 darab 7/2. Darab dengan 5. Okey, 1871/2, betul tak? Ataupun kalau dalam perpuluhan akan dapat 187.5. Okey, boleh? Dapat tak? Just masuk dalam rumus sahaja. Okey, kita pergi soalan B. Soalan B sama juga, kita nak cari hasil tambah bagi 18 sebutan yang pertama. So maksudnya apa? S18. Okey, senang, kita kenal pasti dulu A dan juga nilai D. So A dia berapa sekarang? 5.8. Betul? Nilai D? Berapa nilai D dia? Negative 0.9. Negatif 0.9. Betul tak? So 4.9 tolak 5.8. So negatif 0.9. Dapat? Okey, kemudian masukkan dalam rumus. Kita nak cari apa? S18. So S18 sama dengan 18/2. So 2 darab dengan A 5.8 tambah dengan 18 tolak dengan 1 darab dengan D. Okey, boleh. So 18 bagi 2, 9. So ni darab selesaikan. So dapat berapa tu? 2 darab 5.8 tambah 18 tolak 1 berapa? 17. So 17 darab dengan negatif 0.9. Dapat berapa? Dapat tak? Negatif 37, betul? Betul. Betul. Dayah dapat Dayah? Alhamdulillah. So negatif 37. So jawapan akhir kita 9 darab negatif 37. Teacher 3.7. Oh sorry, 3.7. Ingat ke 37. Okay, so last 9 darab negatif 3.7. Negative 33.3. Negatif 33.3. Boleh? So ini kaedah untuk cari hasil tambah. Okay. So C dengan D pun sama. So soalan C, cari hasil tambah bagi 13 sebutan yang pertama. So sama juga, kita masuk dalam rumus S13. A kita berapa sekarang? 20. D kita berapa? Berapa Sasa nilai D? Berapa Sasa nilai D? 18 3/4 tolak dengan 20. Negative 5/4. Negatif 5/4. 5/4. Sasa dapat tak? Sasa Soso. Sasa Soso. Dapat. Alhamdulillah. Okay, so negatif 5/4. Okay, kemudian masuk dalam rumus. Kita nak cari apa sekarang? S13. So S13 sama dengan 13/2.
So 2 darab dengan 20 tambah dengan 13 tolak dengan 1 darab dengan D negatif 5/4. Okey, selesaikan. Kira dalam bracket tu dulu senang. So dapat berapa tu? 25. Berapa? 25. 25. Yang lain dapat tak? Sanjeev dapat? So jawapan akhir kita sekarang 13/2 tolak darab dengan 25 dapat berapa? 162 1/2. 62 1 over 162. what? 162 162 1/2. 1 over 2. over 2. Yang lain dapat tak? Dapat? Ataupun dalam perpuluhan dapat berapa ni? 162.5. Berapa Vita? 162.5. Oh, okay. Yang lain boleh? Okay. Sama juga soalan yang D. So soalan D boleh buat sendiri So cari apa? Hasil tambah 9. Sebutan pertama. So maksudnya cari S9. Okay, so kita tengok seterusnya pula. Cari hasil tambah bagi janjang aritmetik yang berikut. Okay, sama juga ni. Yang ni sekarang dibagi sebutan yang pertama dengan sebutan yang terakhir. So ini kita punya A, yang ni adalah L. L ni maksudnya apa? Sebutan terakhir. Last term. So kita guna rumus yang mana? So Sn sama dengan N over 2 darab dengan A tambah dengan L. Boleh tak cikgu nak guna rumus yang biasa tadi? Boleh tak untuk soalan ni? N over 2 per dengan 2 darab dengan A tambah dengan N tolak 1 darab dengan D. Boleh tak? Tak. Tak boleh? Tak boleh. Tak boleh? Boleh Mita. So untuk soalan ni kita nak guna rumus yang tadi pun boleh, nak guna rumus yang ini pun boleh. Sebab yang ini pun kita ada A, kita ada D. Yang ni advantage kita ada last term. So kalau kita nak guna rumus N sama dengan 2A tambah dengan N tolak 1 darab D pun boleh. Untuk soalan ni So maksudnya kalau ada last term, lagi mudah kita guna yang ini kan. Terus je tambah. Tak perlu kira panjang-panjang. Okay. So soalan yang pertama, nombor 2A. So A dia sekarang adalah negatif 12. D kita berapa? Negatif 9 tolak dengan negatif 12. So dapat berapa nilai D? 3. 3. Okay, good Mita. Yang lain dapat Kemudian masuk dalam rumus. So rumus kita sekarang nak cari berapa? Okey, yang untuk soalan ni, sebelum kita nak dapatkan dia punya S tu berapa, kita kena dapat tahu dulu. So ini sekarang ada berapa term? Maksudnya ini adalah sebutan yang keberapa? Okey, untuk soalan ni kita kena dapatkan dulu yang ini adalah sebutan yang keberapa. Kemudian baru kita boleh cari hasil tambah dia. Boleh? So yang ini macam kita belajar semalam. Cari dulu Tn dia. So Tn sekarang adalah sama dengan 30. Kita nak tahu sekarang N dia berapa. Okay, kemudian baru kita boleh cari hasil tambah semua sebutan yang ada. Sebab sekarang soalan ni tak tanya pun dia nak berapa sebutan. Dia nak jumlah semua sebutan yang ada. So kita kena dapatkan N dia dulu. So nak cari N, guna rumus apa? Tn sama dengan A plus N tolak 1 darab dengan D yang kita belajar semalam. Okay, so maksudnya A kita adalah negatif 12 tambah dengan N tolak 1, D kita 3 adalah sama dengan berapa?
30. So kita nak cari N sekarang. So ni selesaikan negatif 20 tambah dengan, so ni darab 3, ni pun darab 3. So tambah 3N tolak 3 sama dengan 30. Nak cari N kan sekarang? So jadikan N tajuk. So 3N sama dengan 30 tambah 12 tambah 3. So 3N sama dengan berapa? 45. 45. So last N equal to 55 bahagi dengan 3. Teacher, So 45. 45. 45. So 45 bahagi 3 dapat berapa? 15. 15. Yang lain boleh Okey, so dah dapat N, belum habis lagi sebab kita nak cari apa sekarang? Hasil tambah. So kita nak cari apa? S15. So S15, so kita boleh guna rumus yang ini. So 15 per 2, kemudian A tambah dengan L. So A kita sekarang adalah negatif 12 tambah dengan last term 30. Boleh? So selesaikan, berapa jawapan akhir kita? 135. 135. Okay, yang lain boleh? Dapat? Terus darab je ni pun boleh. Negatif 12 tambah dengan 30 darab dengan 15 per 2. So senang kita selesaikan dalam bracket dulu. Negatif 12 tambah 30. Dapat 18 kan? So terus darab dengan 15 per 2. So dapat 135. Okay. So first step kita dapatkan dulu nilai N, kemudian baru boleh cari hasil tambah dia. Okay, kita tengok soalan yang B pula. Okay, sama juga kita ada first term dengan last term. So nak cari SN kita boleh guna rumus yang ini. Tapi sebelum boleh guna rumus ini, kita kena dapatkan dulu N dia berapa. Kita nak tahu sekarang last term ni adalah sebutan yang keberapa. Boleh? So pakai rumus TN. So A kita sekarang adalah 4. So nilai D adalah berapa? Negatif 1 tolak 4. So berapa nilai D? Negatif 5. Negatif 5. Boleh? Okey, so sekarang kita nak dapatkan dulu N kita berapa. So TN adalah sama dengan A tambah N tolak 1 darab dengan D. Dia punya rumus So TN kita sekarang sebutan terakhir nilai dia berapa? Negatif 71. So guna rumus yang ini, kita samakan negatif 71, nak cari nilai apa? Nilai N. So ganti dalam rumus, so 4 tambah N tolak 1 darab dengan D sama dengan negatif 71. Okay. Selesaikan. So 4, ni macam biasa kena darab. So tolak 5N tambah 5 sama dengan negatif 71. So yang ni bawa ke sebelah sebab dia negatif. So 4 tambah 5 tambah 71 sama dengan 5N. Boleh? Kita selesaikan ni dapat berapa? 4 tambah 5 tambah 71. What? 80. 80. Yang ni dapat? So sama dengan 5N. So N adalah sama dengan 80 bahagi dengan 5. So berapa nilai N kita? 16. Berapa? 66. Betul? 16. 60. 16. 16. Dengan 66. So 16, 16. Okay, yang lain dapat? Dapat 16. Okay. Okay, kemudian apa kita nak buat lepas dapat 16? Kita cari S 16. So masuk dalam rumus 16 per 2 A tambah L. A kita berapa? 4. Sebutan terakhir kita berapa tadi? Negatif 71.
Boleh? Okey, so selesaikan dapat berapa? Ni boleh potong, kita permudahkan dulu. So jawapan akhir kita berapa? Negative 536. Negative 5, 536. 3, 6. Yang lain dapat tak? Okey, sama. Boleh? So jawapan kita adalah negatif 536. Okey, kita cuba satu lagi soalan C. So kita punya A sekarang adalah Q, sebutan takhir kita adalah 41Q. So macam biasa kita nak tahu dulu N dia berapa sekarang. Ini sebutan yang ke berapa. Boleh? So masukkan dalam rumus Tn. Tn kita sekarang adalah sama dengan 41Q. Okey. D kita sekarang berapa? 6Q tolak Q berapa? 5Q. Yes, good. 5Q. So D kita adalah 5Q. Okay, boleh? So masuk dalam rumus. So A, Q tambah dengan N minus 1. So N tolak 1 darab dengan D. 5Q. Sama dengan 41Q. Okay, so selesaikan. Darab. So Q tambah 5QN. Boleh? Ada dua unknown dekat S tu. N darab Q, so jadi NQ ataupun QN. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Negatif 1 darab 5Q, negatif 5Q. Sekarang kita nak cari apa? Nak cari N, betul tak? So tinggalkan N kat sini. Jadikan N tajuk. Yang tak ada N tu semua kita bawa pindah ke sebelah. So dia akan jadi 5QN sama dengan 41Q tolak Q tambah 5Q. Boleh? Yang ada Q tu kita selesaikan dulu. So 5QN sama dengan, ni dapat berapa? 41 tolak Q dapat 40. 40 tambah dengan 5 dapat 45. Betul? So jadi 45Q. Dalam sebutan Q kita dapat. Okay, lepas tu kita nak cari apa sekarang? Nak cari N. Jadikan N tajuk. So ni pindah ke sebelah jadi bahagi. Betul? So 45Q bahagi dengan 5Q. So Q dengan Q boleh potong. So tinggal nombor saja. So jawapan akhir kita berapa? N? 45 bagi 5? 9. 9. Yes. Nampak? Kalau jumpa unknown jangan gelabah. So buat je macam biasa. Yang boleh permudahkan, kita permudahkan. Okay, so jawapan kita kemudian dah dapat 9. So cari apa sekarang? S9. Hasil tambah 9 sebutan yang pertama. So guna rumus 9/2 A tambah L. So A kita tadi apa? Q. Tambah dengan sebutan takhir kita apa? 41Q. Jawapan kita dapat dalam sebutan Q. So 9/2 Q tambah dengan 41Q. Jadi berapa? 42. Yes, 42Q. Maira. Okay, kemudian nampak tak? Boleh permudah tak? Boleh kan? So 42 bagi 2 dapat berapa? 21. 21. So jawapan akhir kita 21 darab 9? 189. 189. Okey, boleh. So jawapan akhir dalam sebutan Q. Tak perlu cari nilai Q tu Kalau soalan suruh cari, baru kita cari. Okey, boleh? Soalan dia boleh buat sendiri Okey, pergi seterusnya. Mencari hasil tambah sebutan tertentu bagi sebutan yang berurutan. Okey, kita tengok macam mana contoh soalan dia dulu. Okey, so dibagi sekarang 2, 5, 8 dan seterusnya. Okey, soalan tanya cari hasil tambah daripada sebutan ketiga hingga sebutan yang ke-10. Bukan dari sebutan yang pertama.
Dia nak dari sebutan yang ketiga, T3 sampai sebutan yang ke-10, T10. Okay, ada dua kaedah. Kaedah pertama macam mana? So macam biasa kena pasti dulu nilai A dengan D dia. Kemudian kita cari nilai bagi S2. Maksudnya bila T3 sampai T10, so kita ada T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 dan T10. Okay, so bila soalan nak ni T3 sampai T10 yang kita nak cari sekarang, yang ini saja. Okay, so kaedah pertama macam mana? Kita cari hasil tambah sebutan yang pertama, dua sebutan yang pertama. So cari S2 dulu. So S2 adalah 2 tambah 5, 7. Tak perlu guna rumus lah sebab kita dah nampak kan. Kalau guna rumus kan panjang pula. Kemudian kita cari S10. Cari S2 kemudian cari S10. S10 maksudnya T1 sampai T10. Semua ni. Okay, cari S2, cari S10. So kita nak T3 sampai T10 saja, betul tak? Kemudian kita buat apa? Tolak. Hasil tambah 10 sebutan ni kita tolak dengan hasil tambah 2 sebutan ini. So dapatlah daripada T3 sampai T10. Boleh? Itu kaedah yang pertama. Cari dulu S2, cari dulu S10, kemudian kita tolak. So dapat yang kita nak. Okey, kaedah yang kedua macam mana pula? Method yang kedua. So cari dulu T10. So T10 pakai rumus A tambah N tolak 1 darab dengan D kan? Okay, so masuk dalam rumus. So dapat T10 sama dengan 29. So untuk ni terdapat 8 sebutan daripada T3 sampai T10. Maksud ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya sekarang kita anggap yang T3 ni sebagai A kita yang baru. Untuk yang kaedah ini so untuk kaedah yang kedua. So kita anggap ini sebutan yang pertama. So yang ini kita anggap sebagai sebutan yang terakhir. Masuk dalam rumus terus. Boleh. Yang ni kalau kita boleh cari nilai T10, kita boleh guna kaedah ni. Biasanya general kita guna kaedah yang pertama ni. Tapi nampak kaedah yang ni lagi mudah, betul tak? So terpulang. Kita tengok maklumat yang ada. Kalau lengkap kita ada A dengan L ni, kita boleh guna rumus yang ini. Kalau tak ada, so guna rumus yang basic ni. Okay, so tengok soalan Boleh? Okay, tengok soalan yang pertama. Okay, kita tengok soalan yang pertama nombor 3A. Soalan 3A. So dia beri satu janja aritmetik negatif 6, 1, 8 dengan 15. Cari hasil tambah daripada sebutan yang ke-9 hingga sebutan yang ke-20. Maksudnya daripada T9 sampai T20. So kalau kita buat list, maksudnya T1, T2, T3, okay, kemudian T berapa? T9, kemudian sampailah T berapa? Sampai T20. Okay, boleh? So sekarang ada dua kaedah, terpulang kamu nak guna yang mana? Lagi mudah kita guna yang ni sebenarnya. Yang kaedah yang kedua tadi. Kita cari dulu sebutan yang terakhir ni T20. Kemudian kita anggap ini sebagai A kita. Kemudian kita anggap ini sebagai kita punya last term. Boleh? Okay, so macam mana sekarang kita nak buat? So kita cari dulu T20. T9 kita ada tak? T9 pun tak ada. So kita cari T9 dengan T20. Okay, so masukkan dalam rumus. A kita sekarang adalah negatif 6. D macam biasa 1 tolak negatif 6 dapat berapa? 7. Okay, so A kita negatif 6, T kita adalah 7.
So cari dulu T9 dan juga T20. So T9 adalah sama dengan A tambah dengan N tolak 1. N tolak 1 darab dengan D. So 9 tolak 1, 8 darab dengan D, 7. So berapa kita punya T9? Negatif 6 tambah 8 darab 7. 50. Berapa? 50. 15 50. 50. 50. 50 50. 50. Okay. So kemudian cari pula T berapa? T20. So negatif 6 tambah dengan 20 tolak 1, 19 darab dengan 7. So berapa nilai T20? 127. 127. Ellen dapat sama dengan Mirta. Ni tunggu jawapan je. Tekan sekali tu. Okay, so T9 kita dah dapat 20. T20 kita dah dapat 127. So sekarang kita nak T9 sampai T20. Maksudnya T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20. Yang ni tak perlu list pun. Cikgu just tunjuk macam mana kamu nak kira. Kamu kira pakai jari pun boleh. Kamu nak tahu berapa sebutan kan. Jangan 20 tolak 9. Nanti kamu salah kira sebab dia termasuk dengan 9 tu. Maksudnya T9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So ada berapa sebutan semua sekali? 9 sampai 20? 12. Yes. So total semua sebutan ini adalah 12. So ini kita anggap sebagai A, yang ini kita anggap sebagai sebutan last. Boleh? Okey, so kita nak cari sekarang, kita tahu N adalah sama dengan 12. So kita cari S12. Boleh? So guna rumus N over 2 A tambah dengan L. Okay, S12 sama dengan, siapa baru nak masuk? Narisa. Kau Narisa? Okay, so masuk dalam rumus. So 12 per 2. Kita berapa tadi? T9 kan? 50. So 50 tambah dengan N 127. Boleh? Okey, selesaikan. So ni dapat 6. So selesaikan. 50 tambah 127 darab dengan 6. 1062. Berapa? 1062. 1062. Yang lain dapat? Betul? 1062. Yes. Boleh? Okay tak? Cikgu, Ya, saya. Maira? saya tak faham rumus dia lah cikgu. Rumus ada satu. Yang A, D, N tolak 1 tu. Yang mana? Yang ni, atas ni. Yang ni rumus yang kita mula-mula belajar, Umairah. Tn sama dengan A tambah N tolak 1 darab D. Untuk kita cari nilai sebutan tertentu. Oh, okey. So T9 maksudnya kita nak tahu berapa nilai untuk sebutan yang ke-9. So sekarang kita ada 1, 2, 3, 4 kan. 5 tak tahu, 6 tak tahu, 7 tak tahu, 8 tak tahu, 9 pun kita tak tahu. So nak cari sebutan tertentu guna rumus ini. Nak cari hasil tambah, baru kita guna rumus A tambah L ni. Okey, faham cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay. Yang lain okay? Okay, kita pergi soalan yang B pula. Kita buat satu lagi. Okay, soalan B pun sama. Dia bagi kita 3, 6, 1 per 2, 10. So A kita sekarang adalah 3. D kita berapa? 6, 1 per 2 tolak 3 berapa? 7 per 2. 7 per 2. Boleh?
Kemudian dia nak cari apa kan? Cari hasil tambah sebutan ke-7 sampai sebutan ke-18. T7 sampai T18. So maksudnya T7, T8, T9 sampailah T berapa? 18. Boleh? C7 kita tak ada, so cari dulu. T18 pun kita tak ada, so cari dulu. So cari nilai T7 sekarang. So macam biasa rumus dia 3 tambah dengan 7 tolak 1, 6. D kita 7/2. So selesaikan dapat berapa? 24. Yes, 24. 21 tambah 3 kan. Kemudian T18 pula. So 3 tambah 18 tolak 1, 17. D kita 7/2. So dapat berapa? 62.5. 62.5. 0.5. Boleh, dalam perpuluhan boleh, dalam pecahan pun boleh, tak ada masalah So ini adalah kita punya A, yang ini adalah kita punya L. Kan, ni sebutan pertama, ni sebutan yang terakhir. Sekarang kena pasti ada berapa bilangan sebutan yang ada dekat situ. Berapa tu? 7 sampai 18? Kira pakai jari kamu. Ada berapa sebutan? 12. 12. Betul tak? Betul 12? Mela betul? Correct. Okey. Kamu nak tolak pun boleh. Tapi jangan lupa tambah 1. 18 tolak dengan 7. 18 tolak 7, 11 kan? Tapi jangan lupa tambah 1 sebab kita termasuk dengan T7 tu. Maksudnya 18 tolak 7 dapat 11. Tambah 1, 12. So ada 12 term semua sekali. Ada 12 sebutan. Maksudnya N kita adalah sama dengan 12. So dah tahu N 12. So cari apa sekarang? Cari S12. So masuk dalam rumus 12/2 A tambah dengan L. A berapa? 24. L kita 62.5. So selesaikan dapat berapa? Jawapan akhir. Berapa dapat? 519. 519. Betul. Yang lain dapat? 519. 19. 519. Okey. Boleh? Nak faham Okey, kita buat lagi satu untuk C. C dia bagi kita janjak aritmetik 5.8, 4.9, 4.0. Cari sebutan ke-5 hingga sebutan yang ke-14. So A sama dengan 5.8, D sama dengan 4.9 tolak 5.8. So berapa? Negative 0.9. Negative 0.9. Okey, lepas tu buat apa? Kita nak cari sebutan ke berapa sekarang? Fifth. Yes, sebutan yang ke-5 dengan sebutan yang ke-14. Kita nak kena cari dulu. So maksudnya kita punya sebutan sekarang T5, T6, T7 sampailah sebutan yang ke-14. Yang mana ini adalah A, yang ini adalah kita punya last term, sebutan yang terakhir. So cari dulu T5 berapa? Macam biasa 5.8 tambah dengan 5 tolak 1, 4. D kita negatif 0.9. So berapa nilai T5? 2.2. 2.2. Okey, kemudian cari pula last term T14. So 5.8 tambah dengan 13 darab dengan negatif 0.9. So berapa T14? Negative 5.9. Negatif 5.9. Okey, boleh?
Lepas dah dapat T5, dapat T15, sekarang kita nak tahu berapa semua sebutan yang ada. So berapa total sebutan sekarang? Berapa tu? N kita ada berapa? 10. 10, betul. 14 tolak dengan 5 dapat 9. So 9 tambah 1, 10. So N kita adalah 10 sebutan. Boleh? So carilah S10. So S10 sama dengan 10 per 2. Nilai A kita berapa? 2.2 tambah dengan last term kita negatif 5.9. Okey. So selesaikan dapat berapa tu? Negative 18.5. Negatif 18.5. 18.5 eh? 18. 18. Yes. Negatif 18.5. Okey. Boleh tak yang lain? Okey. Boleh cikgu. Boleh. Alhamdulillah. Okey. So habis untuk hasil tambah. Kita tengok masalah pula. Penyelesaian masalah yang melibatkan hasil tambah. So masa kita nak habis dah ni untuk janjang aritmetik. So nanti kita akan masuk kepada janjang geometri. Okey, ni bentuk penyelesaian masalah. Kita tengok dulu contoh Contoh yang pertama. So dibagi kita hasil tambah N sebutan pertama adalah sama dengan ini. So rumus dah bagi. So bila soalan dah bagi rumus, so kita guna rumus yang soalan bagi. Okey, soalan tanya sekarang, hitung sebutan yang ke-6. So maksudnya kita cari apa sekarang? Cari S6. So masuk dalam rumus dia lah. So S6 adalah sama dengan, kenapa T6 ni? So terus masukkan dalam rumus. Okey, so 5 per 2 ganti jadi 6. So tolak dengan 9N. So tolak 9 darab 6. So dapat 36. Oh, so sekarang dia nak T6. Dibagi rumus N, tapi sekarang kita nak cari T. So kamu kena ingat satu rumus ni, Sn adalah sama dengan Tn tolak dengan Tn minus 1. Yang ni rumus ni kamu kena ingat Maksudnya kalau soalan nak S6 contohnya, dia adalah sama juga dengan T6 tolak dengan T5. Kita nak cari. Kita ada rumus N, S, kita nak cari T. S tu adalah merujuk kepada hasil tambah, betul tak? So kita nak cari S6 adalah sama juga. Ni nak dia manggil. Kita balik ni. Dia manggil sama ringgit tu. Dia manggil sama takut dia. Nak boleh manggil sekolah ni. Nak boleh manggil sama ringgit. Kejap. Okay, terbalik. Bukan S, T. Okay, so Tn adalah sama dengan Sn tolak dengan Sn minus 1. Rumus ni ni kena ingat. Orang tu tunggu kat luar. Oh, ni dah nak habis dah. Sekejap Apa dia? Orang tu tunggu kat luar. Orang apa? Dia jual buah. Tak payah cakap terima kasih. Apa nak manggil? Orang itu buruk, tak makan pun. Akak kopi semua. Ada Bukan akak. tablet kecil mana entah. Okay, sekejap Okay, so rumus dia terbalik sekali cikgu terbalik. So Tn adalah sama dengan Sn tolak dengan Sn minus 1. Contohnya apa? Contoh cikgu nak T6. So T6 ni adalah sama dengan S6 tolak dengan S5. Sebab kita nak T6 kan. So maksudnya hasil tambah 6 sebutan yang pertama tolak dengan hasil tambah 5 sebutan yang pertama. So kita dapat T6. Boleh faham tak maksud cikgu tu? Contohlah cikgu ada T1, T2, T3, T4, T5, T6. So ini S6, betul tak? So sekarang cikgu nak T6 ini sahaja. So nak dapat T6 ni adalah sama juga dengan
hasil tambah 6 sebutan yang pertama, cikgu tolak dengan hasil tambah 5 sebutan yang pertama. So nampak S6, cikgu tolak dengan S5 ni adalah sama dengan T6. Boleh? So rumus ni dalam exam tak diberi, kamu kena hafal sendiri. Contoh kalau cikgu nak T10 contohnya. So adalah sama juga dengan S10 tolak dengan S9. Boleh? Kalau cikgu nak T5 contohnya. So T5 adalah sama dengan S4 tolak dengan S3. Tolak dengan yang sebelum So sama juga masuk dengan yang ni. Kita ada rumus S tapi kita nak cari T6. So T6 adalah sama juga dengan S6 tolak dengan S5. So kita cari dulu S6 pakai rumus yang ini. Cari pula S5 kemudian baru kita tolak untuk cari T6. Sebab tu tolak tu. Boleh Okay, untuk contoh yang kedua, sama juga dibagi rumus Sn. So sekarang hitung sebutan yang pertama. So ingat Sn, S1 adalah sama juga dengan T1 iaitu nilai A. Maksudnya kalau kita nak cari A, kita boleh cari T1 ataupun kita cari S1. Kalau kita ada S, kita guna S. Kalau kita ada T, kita guna T. So sekarang kita ada rumus Sn, betul tak? So kita cari S1 lah. Selesaikan, dapat itu adalah nilai A. Yang kita dapat ni adalah sebutan yang pertama iaitu nilai A kita. Soalan suruh cari beza sepunya. So mesti dapatkan T1 dengan T2, betul tak? T1 adalah A, kita dah dapat. T2 kita tak tahu. So T2 kita kena kira. Guna rumus yang tadi. T2 adalah sama dengan S2 tolak S1. S2 masuk dulu dalam rumus, kita cari, kemudian tolak dengan S1 yang kita dah dapat. So dapatlah nilai T yang kedua. Dah dapat nilai T2, beza sepunya sebutan yang kedua tolak sebutan yang pertama. Kita tolak baru dapat jawapan akhir. Boleh? Okay, contoh yang ketiga pula macam mana? Teacher, S, Meta. teacher, just now the arithmetic progression, just now we did one. If Yes. I want to use with geometric progression, can? Yang mana soalan mana satu, Mitra? The just now one, 3, the A plus D, Sn equals to n over 2 plus 2A plus n minus 1D. The previous question, previous page. 1, 2, please. This one. Okay. If I want to use geometric progression, can? Tak boleh. Sebab geometric progression, kita akan guna beza sepunya. Maksudnya yang kalau arithmetic, dia mesti janjak arithmetic. Kalau kita bahagi 1 bahagi negatif 6, sama juga dengan 8 bahagi 1. Tak sama kan? So ia bukan janjang geometri. So tak boleh guna janjang geometri lah. Okay. So janjang arithmetic mesti guna arithmetic, janjang geometri nanti kita guna rumus lain. Sebab dia berbeza. Kalau arithmetic kita tolak. Kalau geometri nanti kita bahagi. Sebutan yang kedua bahagi dengan sebutan yang pertama. Sebab tu tak sama. Kena tengok betul-betul dia janjang arithmetic ataupun janjang geometri. Mitra Okey, contoh yang ketiga macam mana? Sebutan ke-8 bagi suatu janjang adalah 25 dan hasil tambah 8 sebutan yang pertama ialah 88. Cari sebutan pertama dan beza sepunya. Okey, so bila kita nak cari dia punya sebutan yang pertama, so dia bagi maklumat sekarang ada 2. So macam biasa kita keluarkan dulu maklumat tu, kemudian baru kita selesaikan persamaan serentak. So dia bagi T8 sama dengan 25, masuk dalam rumus. Kemudian dibagi pula S8 masuk dalam rumus. Selesaikan. Okay. Kita dah pernah buat sebelum ni. Okay, tengok sebelah ni soalan nombor 1. Minit dia.
Okey, soalan yang pertama. Okey, sebutan ke-6 bagi satu janjar aritmetik ialah 20 dan hasil tambah 6 sebutan yang pertama adalah 210. So T6 adalah sama dengan 20. Kemudian hasil tambah 6 sebutan yang pertama maksudnya apa? S6. S6 adalah sama dengan 210. Kalau soalan T kita guna rumus T, kalau soalan S kita guna rumus S. So Tn adalah sama dengan A tambah N tolak 1 darab D. Kalau rumus Sn pula, Sn adalah sama dengan N per 2, 2A tambah N tolak 1 darab D. Yang ni kita tak boleh guna A tambah L. Sebab kita tak ada sebutan pertama dengan sebutan terakhir kan. So guna rumus basic yang biasa. So soalan tanya sekarang sebutan pertama dengan beza sepunya. Maksudnya kita nak cari nilai A dengan nilai D. So ada dua pemboleh ubah, so mesti ada dua persamaan. Kita terbitkan persamaan daripada maklumat yang diberi. Okay, T6 sama dengan 20. So A tambah 6 tolak 1 darab dengan D sama dengan 20. So A tambah 5, D sama dengan 20. Persamaan yang pertama. Okay. Persamaan kedua, kita terbit daripada maklumat yang kedua. Okey, S6 guna rumus S. So maksudnya 6 per 2. 2A, tak tahu A kita berapa. Tambah dengan 6 tolak 1, 5 darab dengan D adalah sama dengan berapa? 210. Okey, permudahkan mana yang boleh. Ni boleh. So jadi 3. So 3 darab dengan 2A tambah 5D sama dengan 210. So ni kembangkan. Ataupun 3 ni buat sebelah pun boleh. Mana yang mudah. Kalau buat sebelah nanti tak boleh jadi bahagi kan. Tak boleh nak bahagi. 210. Oh sorry, 210. Okay, thank you Meta. Terpulang mana yang mudah. Kamu nak darab boleh. Kamu nak bawa pindah sebelah pun boleh. Okay, so kalau darab akan jadi 6A sama dengan 15D sama dengan 210. So equation yang kedua. 3 tambah 15D. Tambah 15D sama dengan 210. Okay, boleh? So kita ada dua persamaan. So gunalah kaedah penghapusan, senang. So A tambah 5D sama dengan 20. Kemudian yang ini 6A tambah 15D sama dengan 210. Nak hapuskan apa sekarang? A tak sama, D pun tak sama. Terpulang nak pilih mana satu. Kalau cikgu nak hapuskan A, kena darab dengan berapa? Darab dengan berapa? 6. Yes, 6. darab dengan 6 sebab kita nak samakan, betul? Ingat konsep hapus mesti sama baru boleh hapus. So tak sama, kita darab dengan 6. So semua sekali kita darab dengan 6. So dia akan jadi 6A tambah 30D sama dengan 20 darab 6, 120. Betul? Yang ini tak ubah, salin je semula. Dah sama baru kita tengok. Nak tolak ke nak tambah? Bawah ni mesti jadi kosong. Tolak ke tambah? Minus. Yes, minus. Kan tolak kan sebab nilai dah sama kan? So bila yang minus, yang ni pun semua sekali kita minus. So 30 tolak 15. 15D, 120 tolak 210. Negatif 90. Negatif 90. 90 ke 90? 90. Okey. Boleh? Nak cari D kan? So D adalah sama dengan negatif 90 bagi dengan 15. So dapat berapa? Negatif 6. Negatif 6. Yang lain dapat? Boleh tak? Okey. So D sama dengan negatif 6. Dah dapat nilai D, kita nak cari apa pula? Nilai? A. Nilai A. Macam biasa, kita ada A, kita ada D. So dah dapat nilai D sekarang, kita cari pula nilai A guna salah satu persamaan.
Boleh? So kamu nak ambil yang pertama ni boleh, nak ambil yang kedua pun boleh. So senang kita ambil yang pertama lah. So A tambah dengan 5 darab dengan D kita negatif 6 sama dengan 20. Okay, so selesaikan. So A tolak dengan 30 sama dengan 20. So A sama dengan 20. Pindah sebelah jadi tambah 30. So A kita adalah berapa? 50. Okay, boleh tak? Boleh. Teacher, Yes, Mita? I have to leave. Okay, tak apa Mita. Pukul 2 dah kan? Cikgu nak ambil ni. Thank you, teacher. Okay, good luck Mita. Thank you, teacher. Okay. Okay, yang lain okay tak? Ada nak tanya? Boleh setakat ni? Okay. Okay, Cikgu. Okay, so lepas ni cuba buat soalan 2, 3 dan 4 tu sekali penyelesaian masalah. Cuba buat. Okay. So kita dah habis dah untuk tajuk janjang aritmetik So next week untuk kelas cikgu akan minggu depan boleh exam lagi kan? Minggu satu lagi boleh exam So cikgu akan masuk sikit janjang geometri So sambil tu satu hari Rabu cikgu buat revision. Boleh? Rabu depan Okay. Itu saja untuk hari ini. Ada apa nak tanya? Jadi cikgu. Okay. Sekejap cek kehadiran sekejap. Okay, baru nampak muka Sanjeev. Yang lain tak nak buka kamera? Okay, ada apa nak tanya? Bimal, okay? Sanjeev? Okay, cikgu. Okay, Sanjeev. Alhamdulillah. Nur Daya? Tak ada apa. Kan? So okay? Okay, Alhamdulillah. Maira? Farah? Saya okey, Cikgu. Okay. Farah okay? Okey cikgu. Okay. Syamila? Okay, cikgu. Okay. Christina? Okay. Okay. Adam? Sekejap Adam. Nazura? Okey cikgu. Okay. Wajiha? Okay. Dia tak okay mic Adam? Wajiha? Okey cikgu. Narisa? Narisa okay Narisa? Okey cikgu. Okay. Subahan? Yeah, okay. Okay, ni Mirta dia selalu rajin cakap. Pandai nak tanya Subhan lah pula. Okay, itu saja kelas untuk hari ini. Thank you. Boleh buat revision Ingat bermula daripada bab yang pertama. Boleh prepare untuk exam midterm kita. Lagi 2 minggu Okay, bye semua. Jumpa next week. Bye, Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.